Kini boleh dikatakan tiada seorang lagi yang menghidap cacar. Tetapi 200 tahun dahulu cacar merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti. Cacar menyebabkan bintik-bintik dan letusan di seluruh tubuh yang berjangkit dengan mudah. Cacar membunuh 60 juta orang di Eroppa dalam tahun antara 1700 dan 1800. Dalam tahun-tahun malang itu, seorang daripada 3 orang akan mati kerana penyakit tersebut. Mereka yang terselamat mendapat parotian yang teruk dan biasanya buta. Kini, cacar dapat diatasi dan kita bersyukur dengan penemuan seorang doktor Inggris yang bernama Edward Jenner. Edward Jenner dilahirkan di Berkeley, Cross-Tennessee, England pada tahun 1949. Beliau belajar ilmu perubatan di London dengan John Hunter, seorang pakar bedah yang terkenal. Kemudian, beliau menjadi doktor di sebuah kampung dekat Bristol di barat England. Gadis pemerah susu di kampung itu memberitahunya bahawa seseorang yang dijangkiti cacar lembu tidak akan dijangkiti cacar. Mereka telah diimun atau dilindungi daripada cacar. Cacar lembu ialah penyakit kulit yang sama dengan cacar, yang dijangkiti daripada lembu tetapi bukanlah penyakit yang serius. Gadis itu gembira menghadapi cacar lembu kerana ini bermakna penyakit ini akan menghalangnya daripada menghidap cacar. Jenny memikirkannya sama ada cerita ini benar atau tidak, lalu dia bercedang untuk membuat uji kaji yang sangat-sangat menakutkan. Pada Mei 1996, Jenny mengambil sedikit cucar daripada letusan pada tangan gadis pemerah susu itu. Beliau kemudian membuat irisan kecil di lengan seorang kanak-kanak lelaki yang 8 tahun bernama James Phipps. Selepas itu, Jenny meletakkan cecer di letusan tadi ke dalam irisan tersebut. Seperti biasa, James akan dijangkiti cacar lembu, tetapi tidak serius dan sembuh. Beberapa minggu kemudian, Jenny membuat perkara yang sama tetapi dengan cecer yang diambil dari letusan cacar. Ini merupakan tindakan yang sangat berisiko kerana James boleh mati jika dijangkiti cacar. Jenny boleh dituduh atas kesalahannya membunuh dan mungkin digantung. Mujurlah James tetap sihat. Kemudian Jenny mengulang kaji terhadap orang lain. Seperti sebelumnya, uji kaji itu berjaya bila mendapati rawatan tersebut melindungi seseorang daripada cacar. Dalam tahun 1798, beliau mengumumkan hasilnya. Rawatan Jenny dinamai sebagai pemvaksinan. Perkataan pemvaksinan berasal daripada beka, iaitu perkara Latin bagi lembu. Sesungguhnya begitu, orang ramai pada mulanya tidak suka disuntik dengan bendali daripada seekor lembu. Walau bagaimanapun, rawatan tersebut terkenal apabila kerabat Raja British divaksinkan. Banyak orang mendapat Jenny untuk divaksinkan dan bilangan mereka mati akibat cacar berkurangan dengan cepat. Jenny diberi penghormatan oleh parlimen dan wang untuk meneruskan uji kajinya. Bagaimanapun, beliau meninggal dunia pada tahun 1823 di Berkeley, desa kelahirannya. Tidak sampai 200 tahun kematian Jenny, rawatan cacar menjadi sangat berjaya dan hingga tiada kes baru ditemui di dunia. Penemuan Jenny juga membawa kepada pelbagai jenis pemvaksinan yang lain. Jika doktor atau jurawat menyuntik sejumlah kecil kuman penyakit ke dalam tubuh kita boleh menghasilkan bahan kimia yang dikenal sebagai antibodi yang menolong dan melawan kuman dan itu mencegah kita daripada sakit. Kini, kita boleh divaksin untuk melindungi diri kita daripada banyak penyakit yang membawa maut yang bertahun-tahun lamanya dahulu. Penemuan ini memberi satu makna kepada dunia bahawa pemvaksinan adalah ditemui oleh seorang doktor desa yang dinamakan sebagai Edward Jenner. Walau bagaimanapun, pemvaksinan ini telah mendapat satu tentangan hebat yang dinamakan sebagai grup ataupun komuniti anti-vaksin. Mereka merasakan bahawa vaksin itu tidak diperlukan untuk disuntik di dalam tubuh manusia. Kerana dengan adanya antibodi, mereka boleh melawan penyakit-penyakit yang ada. Namun, dalam kajian sains membuktikan bahawa ataupun dalam kajian statistik membuktikan bahawa dengan pemvaksinan, keberjayaan untuk memusnahkan penyakit-penyakit itu akan menjadi lebih kerap ataupun lebih tinggi. Kita melihat sebagai contohnya adanya vaksin polio, yang di mana vaksin polio itu mampu untuk menghalang daripada penularan penyakit tersebut. Vaksin ini adalah bukan ubat, tetapi vaksin ini adalah cara untuk menguatkan sistem imun badan seseorang. Walaupun terdapat berbagai rintangan berkaitan dengan komuniti ataupun penentang-penentang anti vaksin, tetapi apa yang kita boleh katakan bahawa
sains perubatan mampu untuk memberi sesuatu kebaikan dan kejayaan dalam menghasilkan tubuh badan yang cantik, dalam menghasilkan tubuh badan yang sihat. Kita juga tidak boleh mengabaikan tentang pemakanan yang sihat, mengamalkan tentang cara kehidupan yang sehat. Tetapi dengan adanya vaksin ditambahkan lagi dengan cara pemakanan yang sehat, dengan gaya hidup yang sehat, pasti kedua-dua gabungan ini mampu untuk menahan diri kita ataupun membuat antibodi kita lebih gagah untuk menantang penyakit-penyakit yang akan datang. Kita juga berharap bahwa vaksin COVID-19 akan dapat ditemui dengan jayanya di masa akan datang. Tidak kira apa agama sekalipun, marilah kita sama-sama untuk mendoakan agar vaksin COVID-19 dapat ditemui dengan berjayanya. Sekian dan terima kasih. If you think that this channel is giving something information to you, consider to subscribe our channel. Don't forget to comment, share, and like our channel. Last but not least, you are the best.